والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muka berapa? Besok ya tanda 300. Betul je betul. Inna fi zalika $237 ko? 335. Betul ha. Inna hadza la rizquna. Wa inna lit-taghina la sharra ma'ab. Jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum tak cegat. Antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadha fazidhu 'adzaban di'afan finnar. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal ashrar
ittakhadnahum sukhriya anhumul absar inna dhalika lahaqqun takhasum ahlin nar sadaqal maulanal azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi di antaranya ayat yang dibaca tadi masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam cerita berkaitan dengan orang muttaqin dan orang yang derhaka kepada Allah. Setelah selesai, Allah Subhanahu wa ta'ala mencerita berkaitan balasan bagi orang muttaqin seperti mana pada ayat yang kita mengaji sudah lepas beberapa lama. Kemudian diikuti pula Allah Ta'ala cerita di antara balasan bagi orang yang derhaka kepada Allah. Oleh itu yang dibaca tadi sebagai baca mengikut huruf yang tulis di dalam kitab tafsir Nurul Ihsan. Jadi sekiranya kalau ada jatuh, kita akan ikuti semula. Itu sebagai tengok zahir yang mana di antara di dalam kitab tafsir Nurul Ihsan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara balasan orang yang derhaka kepada Allah. Apa di antara balasan, kita selalu ikutilah apa yang dibaca tadi. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Kita tengok artis pitah lalu. Tuhan kata dan bahawa sesungguhnya bagi segala kafir. Terjemah semacam ni kalau mengikut kaedah tu gak. Nah, tak nak comel ni. Kerana penuh. Nah, saya ni penuh pesan ni guru saya, iaitu almarhum Mullah Tok Nebadeh. Dia kata bila kita terjemuh lafaz hak jamak boleh guna dua. Kalau kita bubuh segala tak kena ulai dah, kaedah dia. Jadi sekira tak ada bubuh segala, kita ulai. Kita kata kerana dan bahawa sesungguhnya bagi orang-orang kafir gitu, ataupun kafir isyarat menunjuk atas makna jamak. Tapi bila ada segala dah tegak, tak kena bubuh lah ulai dua kalinya. Tu kaedah terjemuh mengikut pesan guru je balah tu luah jawi. Tapi tak apalah. Tak apalah, boleh jadi di antaranya buat mudah-mudah oleh Tuhan kita. Ia kata bagi segala orang kafir itu, ia katakan sejahat-jahat tempat kembali iaitu neraka Jahannam. Nyok gitu. Mana katanya terjemah setakat ni ya, bahawa sesungguhnya balasan bagi segala orang kafir ataupun segala kafir itu sejahat-jahat tempat kembali. Berarti situ. Kemudian boleh kita reti daripada terjemuh tua kita di kehendak kita ring, makna segala orang melampaukan hak. Orang taurut makna orang mengikut taurut, mengikut di antara pokok taurut puak di antaranya asal taurut ni makna segala orang yang buat jahat.
diitlaq di situ, tetapi kehendaknya orang kafir. Nak seperti kata nak sebut kata orang kafir ni terbit daripada dia segala kejahatan semua siap-siap segi. Emo berkata emo perbuat emo apa saja, pasal ia tidak ada nur iman. Nah, tengok satu ketika Nabi Musa alaihi salam, setelah kaum-kaum Bani Israel tuduh kata begitu terhadap Nabi Musa, tapi Nabi Musa jawab katakan alhamdulillah jazakallahu khair. Tengok Nabi Musa jawab balas tu. Setelah dia jawab balas tu, ditanya dia antara oleh kaumnya, dia kata macam mana Nabi Allah, sedangkan dituduh dikata begitunya jahat, berapa jahat. Sebalik Nabi jawab jahatlah. Tetapi engkau Nabi Musa jawab bentuk puji, kata alhamdulillah jazakallahu khairan katsira. Pasal apa boleh balas tu? Maka Nabi Musa jawab alahana. Dia kata puak-puak Bani Israel duk tuduh ambo atas jahat kerana di antara dalam hati dia ada benda jahat. Adapun ambo terbit benda yang baik kan dalam hati ambo tu baik. Lalu itulah mulut terbit kok jalan baik. Dengan sebab itulah kita faham pada terjemah ni kok di kanak kita rin orang derhaka, iaitulah kena di atas segala puak-puak kafir. Kemudian setelah dia mati esok dengan tidak taubat, tidak kembali kepada agama Islam, dia akan bertepak sejahat-jahat tepak kembali. Di mana iaitu apa? Sejahat-jahat tepak kembali itu neraka Jahannam. Tapi jawab harinya Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Kata neraka Jahannam lah masuk mereka itu. Siapa mereka itu? Klik hak tadi. Segala kafir tadi itulah masuk akan dia, yakni ke dalam neraka Jahannam. Maka sejahat-jahat haparan neraka Jahannam. Kita jawab gitu. Maka sejahat-jahat haparan neraka itu ialah, jawab hari pula tu. Maka sejahat-jahat haparan neraka itu hadza. Sila kata hadza. Ya kecak itu. Kalau itu falyadzuquhu, ini azab itu tu. Dia panggil sejahat-jahat haparan, ini azab itu. Apa nak ayat? Sejahat-jahat para dalam syurga, dalam neraka, ia diri azab dalam neraka. Coba-coba kita renung, coba kita pejam mata, nampak gambar sekali dengan mana balas mana Tuhan gi buat banding azab dalam neraka Jahannam menempati haparan seperti mana haparat atau rumah. Atau rumah kita tergapo hamba ko, tika ko, totu ko dan sebagainya. Kemudian Tuhan gi buat menganjing terhadap orang kafir, kata bahawasanya tempat yang kamu kembali esok ialah neraka Jahannam. Dan tempat haparan dan neraka Jahannam ialah segala mana azab neraka Jahannam. Di dalam arti apa azab-azab duduk dalam neraka Jahannam serupa dengan haparan. Dengan mana balas mana? Ikut nak duduk di mana kena azab, duduk situ kena azab, duduk sini kena azab. Nah, oleh tu Tuhan royak balas ni. Nak royak kata mana tu? Royak kata hak ni Tuhan cedek siap sedia terhadap bagi orang kafir hak yang selalu di antara jahat kepada Allah dan jahat kepada Rasul. Yang kita sebagai ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak ada rasa rano dah. Sebenarnya hak ni terhadap bedah kepada orang kafir, tapi kita di antara orang yang selalu beriman kepada Allah berasa balas mana.
Kita tak ada wasaran kita. Nah, lalu itulah masalah nak perasa wasa di antara jerat dalam hati ni payah masalah ni. Payah sungguh. Oleh itulah pernah saat ni saya dengar kisah lah. Haji Patulung jadi cerita lah. Dia ni ngaji dengan almarhum lah Abah Tok Jung, dia kata. Dia orang selalu terbulah masa budak-budak. Dia pemain mikir, mai ngaji di pondok. Duduk beberapa lama, ada satu jemaah tabligh mai keluar dakwah, dia kata dari Tok Jung tu lah. Mula Abah tak ada pergi. Dia minta mula Abah nak pergi dengar. Abah kata, "Pergi demo." Dia pun selalu dengar tegak bahasa Jelira minta almarhum Abah keluar 40. Dia cerita lah. Sudah kelik daripada tu almarhum Abah baca tafsir Quran. Teriak mengisok dia. Mula Abah panggil masuk dalam rumah. Gana me teriak gelisah. Dia kata, "Babo, saya ni malah setelah saya ingat semasa saya dah terbulah budak-budak hari itu ke. Setelah saya dah sebut sifat Nabi, hak azab neraka, hak apa, amma wasa sebut. Lalu itulah mula Abah Tok Jung kata, "Tu hawi kemu." Tengok ni, payah kena jeli apa ni. Supaya ni sebenarnya tak ada godel di atas orang kafir. Tapi nak oyak tak kita orang yang selalu berimeh dengan dah berasa balas mana. Lalu itulah orang panggil cara muamalat kita dengan Quran, dengan ceritanya kita balas ni. Bila Tuhan ada sebut hal baik, kita kena berdoa dalam hati. Katakanlah, mudah-mudahan ya Allah menjadilah hamba dari bergulung ni orang yang baik. Bila di atas tersebut perkara yang jahat, kita kena minta berlindung. Minta berlindung ya Allah hamba daripada orang yang torin. Tu dia panggil cara kita ni. Kalau kita mengaji lepas-lepas royak hatah orang dan nanti dengar tak jaya kata. Sabit ni payah buat mengaji nak baik. Bila Tuhan sebut benda baik, kita minta berdoa ke Allah Ta'ala, mudah-mudahan hamba dapat masuk dalam golongan tersebut. Bila cerita perkara yang jahat, kita minta berlindung pada Allah Ta'ala, jauh dah hamba daripada golongan orang taghin. Seperti itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar khabar tak baik, kita pun berdoa lah. Bila dengar khabar baik, kita pun berdoa kebaikan. Ya barulah dapat kesan daripada. Nampak dah? Tu dia. Tu dia. Oleh tu kata dianya, ini azab itu. Azab itu tu hak kata tadi lah. Maka sejahat-jahat haparan itu hadza. Apa nak ayat tu? Nak ayat tu hadza dalam Quran tu orang panggil ya kaedah kita balas ni. Ni kena ikut nahwu sikit nah. Ya ada fi'il zammi, fi'il madhi. Kama di hadza la Quran maksusum bizammi, yang dikhususkan ditentu dikehendaki hak sejahat-jahat apa tu ialah hadza. Nah, hak tadi tu hak yang kata syarra ma'ab, pasti bagi jahannam. Bahkan dia hak tu tak ada di antara fi'il zammi dak sekali. Hak ni ya wari fi'il zammi. Bila zammi kena ada maksusum bizammi, tu kaedah nahwu ya balas tu. Oleh itu kata dia, maka hendaklah kamu, siapa kamu, segala kafir tadi, rasa akan dia akan ini azab. Ni satu, ni dia panggil kecek lagu ni atas jalan menganjing ni. Bila sebut benda azab ni nak rasa balas mana, kena minta berjauh. Tapi terhewak menganjing pada kafir merasalah azab. Tu dia, nak suruh rasa-rasa kena benda sedap, benda baik. Tapi Tuhan giwak menganyi kata merasalah. Pasal apa boleh buat balas tu? Kerana semasa kamu hidup dunia, Allah Ta'ala mendatangkan rasul, beberapa rasul serta dalil seru untuk beriman dengan Allah, beriman dengan rasul dan jauh daripada perkara jahat. Kamu buat menganyi. Setelah tu bila kamu
Sampai di atas tempat yang aku buat berjanji, kamu rasalah. Tengok tu kecek pandanya. Gapo azab dia, tengok jawab hari. Hamimun wa ghassaq. Iaitu azab tu air sangat hangat, air sangat panas. Cuba kita bayar tengok. Kita ambil air hak kita rebuh. Tengah-tengah dok gelegok panas, cuba minum tengok berasa balas mana. Cuba kita bayar tengok. Hak tu hak dunia. Cuba kita ambil air hak kita duduk kat depan ni, duduk gebuh kata kita duduk gebuh tengok sampai gelegok cuba kita ambil telah setengah berasa balas mana. Dengan lidah menepuh. Dak itu ke dengar tekok pakai gelegok. Hak tu hak dunia. Apa tu lagi akhirat. Nak pergi banding dak panah dunia dengan akhirat beribu-beribu kali ganda. Cuba bayar tengok. Dan ghassaq. Apa ghassaq? Berapa jenis-jenis. Apa tu? Gitu tak tu? Tak kenal aku. Dan dapur. Dan danur ghassaq terdanur. Dan air yang sangat hangat hak tu hamim. Waktu ghassaq dan danur ahli neraka. Apa tu? Tuhan suruh kita minum, orang ahli neraka kena minumlah air nanuh, air baik ahli neraka hak tubik. Air nanuh mana je maksud? Tekoh kita coba kita tengok kita duk bakar air. Nah, nepuh cin tubik. Suruh minum air tu. Allah. Inilah. Bik tak lawai apa tak lawai kita takut. Tak berani kita tak berani sungguh. Dunia nak makan air danau kita tak begitu dah. Apa dalam akhirat. Betul lah kalau kita agak atau kita boleh gerak tangan gerak lawai, ya. Aning dah ada usaha dok kata suruh mengaji. Mengaji pula suruh amal ilmu kita mengaji. Nak berjah balas ni. Apa tak lagi orang tak kenal, orang tak tahu buat ikut harak tak tahulah. Tak tahu nak kata lah. Sebab itulah saya yakin mula-mula tak bersera balas mana tak mai payah. Hak tak sebutlah ayat ke. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tapi kita tak guru, kita tak babuh ulama ni, dia bukan tak balas tu. Saya kata sesungguhnya daripada hamba-hambaku hak takut akan Allah, orang hak tahu. Bila orang kenal Tuhan ya agak tu apa? Takut Tuhan murid. Sampai setiap kali saya nilai tadi saya sendiri tak ini. Kalau tahu sakit demi kita mikir tahu sakit demi kasih ke benci kamu. Jerwa tu. Kalau tahu sakit demi kerana dia kasih, dia kelola kok kasih, alhamdulillah. Takut tahu kelola kok dia benci. Allah. Kita tak faham betul ni kita serabut. Sampai orang ahlillah ia kena coba, ia serenok. Ada di atas hamba Allah ya tak apalah dia yang kata babu. Allah ya kata dak ngeluh, mari muhabbat dak ngeluh. Baru ni kena dah stop. Tu dia panggil sejongit ni kena pula dah babu ya kata. Baru ni satu, ni kena pula dah ya kata hatano. Hei, babu kata kana kena balas mana? Apalah bala bukan. Dia kata bala, ya bani balas ni. Kalau kita ingat tak? Seperti mana almarhum mula pada Mekah dengan Tok Dalam. Ia kelola huduh lah. Kelola huduh sungguh mula Tok Dalam. Tapi kelola jalan kasih. Satu ketika almarhum Tok Dalam naik ke Mekah. Lalu tepi Raushan, tepi dia panggil layar umuh hak mula pada. Orang ramai lah umuh tu. Pada tengok
Bapa Abdul Rahman mari dah. Dia pun ambil air dalam ketu hodok makan nasi cuah geruk dia kena dikasih. Ia kelola kerana kasih. Sabit kalau kekasih kelola kita cobek tak wasa apa je lah. Apa dah? Duk bosan orang cobek kerana benci. Sabit kalau kita faham sini sedap lalu. Sabit setiap kali boleh Tuhan coba atas saya minta semua Tuhan. Minta mu coba takut jalan kelola kasih nah. Minta jalan benci. Aku takut kalau mu benci pada aku tak sih. Sabit kalau Tuhan benci sebiji sawi je lah. Tekah berlaku banjir di Selangor, di Malaysia, ke kawasan siapakah begitu lalu. Banyak orang kecek kata bala-bala. Saya tu beik mata, bukan bala. Tuhan kasih. Kalau tak ada halak laku lagi, orang di Selangor tak kenal dah. Saya pernah pergi di Selangor Kuala Lumpur. Ambil di atas mengorik siapa ke subuh, tak ada biasa kata nampak gelap cerah semua-semua. Duduk orang begitu lalu semaya pun tak pergi. Tuhan kasih nak uwi kita pakat mikir kata pada dah duk galip balah tu. Demo kata bala. Buku bala tak sedengar kita buku bala. Semua Tuhan lah kasih dia buat terfikir mula. Oh, nampak dah lah. Pas terkadangnya kereta hok mahal-mahal tak me payah di Malaysia itu. Kereta majlis beberapa bilion juta hanya air habis. Boleh jadi kereta tengah kita merebo. Kini tapi dia mau sebalik tak payah kata bala Tuhan kasih. Nak hapus benda macam mana nak kata molek. Dah gitu kan? Dah kita fikir tengok oh ya Tuhan ni. Lepas tu tak ada apa dah. Tapi orang yang pandai kok jalan tak kena huduh semua Tuhan. Jangan pandai huduh Tuhan. Tuhan bijak. Tuhan bijak tak bijak kita suluh tak nampak pergi nampak. Terkadang suluh nampak terkadangnya nampak. Oleh itu sebagai saya nak ajar ataupun nak royak saya di sendiri dan kepada semua duk dengan saya ni, apa Tuhan coba dak atas kita, seka baiklah dengan Allah. Harap-harap Tuhan kasih kita. Tak gitu. Harap Tuhan kasih kita. Saya tak pernah sabit tu saya katakan Allah Tuhan ko tak ada siapa umur ambo dengan pak dak emko. Nak we pak ada ni kelola dengan ambo berat. Kata huduh tak apa. Seperti mana di antara tok guru di Indonesia nama pondok Darul Habib. Dia ni mengaji benar. Minta nak klik seumur tak me payah. Minta nak klik mula Syekh Ma'alai panggil masuk dekat kiki telinga. Kiki telinga. Dia minta sampai 3 kali. Ada lagi lubang kah gigi Syekh Ma'alai. Tapi learning dia lah jadi kedai di Indonesia sehingga dikata Habib Umar tempat rahmat turun di pondok Darul Habib. Oh dia tawaduk lah tempat majlis besar mana ya tak ada gaduh dekat apa orang. Dia gaduh khidmat air kepada orang. Habib tu tok guru tu. Hingga siapa ke dia tu alim. Minta nak klik ingat rumah tok guru kiki telinga. Dekat dia boleh royak ni telinga ambo ni tok kiki. Lepas tak ada jaksa lagi titih Nabi kiki. Kalau kita ni ni nak ayat tu. Jaksa. Darul Habib. Pondok dia saya cerita nak nak mengaji tapi payah nak masuk. Atau bapa miji lalai atau boleh tak boleh bermiji boleh. Nanti nak kecek. Anak Abu Miji tengah je habis dari Mekah ni. Emang nak tayami kita pergi atas di Darul Habib ni dulu. Banyak kata ubik situ alim. Warok. Dia berkat tok guru dia warok sampai kat anak murid ni. Dah kata kan? Oleh tu coba-coba ambil hak saya yakin kita mikir dulu. Tak ada bala. Jangan kata bala lah. Saya tak sering dengar kata bala kita dah. Saya coba sakit minta Tuhan murid kelola yang kasih. Nabi kasih tu payah dak. Itu dia dah. Habis hak ulih tu nak serti katakan tu. Azab neraka hak yang dibuat bani menempat tahapan tu ialah air yang sangat hangat dan danur ahli neraka. Kata wa akharu min syaklihi azwajun.
dan azab yang lain daripadanya gaponyo ya terletak domir kita hamim tadi dan ghassa itu ada lagi azab haji maksud mana beberapa jenis banyak lagi azab yang lebih pada tu hak tu sebagai royak benda hak nampak gambar ya ada lagi ular lagi nah dengan panah lagi dengan bau busuk lagi dengan pahit lagi dengan dahaga lagi beberapa banyak lagi kata dan dikata bagi ahli neraka ketika masuk mereka itu ahli neraka kata rana hadza faujum muqtahimum ma'akum apa nak ayat ini perkataan Tuhan suruh malaikat gi buat suara atau gi kata bui ahli neraka terdengar apa ini ni satu puak nah ini satu puak gapo tu terpo ini satu puak terpo masuk serta kamu neraka dengan keras takut tukar besi takut ke pagut dipukul mereka itu dengannya itu dia kata dia ini satu puak terpo masuk serta kamu nah ini ni tak kata hadza tak kata bagi puak dia apa tak erti weh man ahli neraka terkadang masuk neraka selalu terkadang masuk teratur kamera tak kata ini nih hak masuk puak ni satu puak terpo masuk betul tak terpo masuk tengah masuk terpo makna tengah masuk serta puak kamu nah serta puak kamu hei ahli neraka terpo masuk dengan keras buat apa tu takut tukar besi ia takut tukar besi dipukul mereka itu siapa ini puak ni dengan dia tukar besi tukar kayu kita pun sakit tak ada arah dah kalau godengnya ni godeng dengan tukar besi tak tahu nak kata lah oleh tu maka kata orang yang diikut lep belakang katakan la marhaban bihim innahum salun nar tidak kelapangan atas mereka itu yang mengikut bahawa mereka termasuk neraka sekalian apa tak ada tempat dah nak masuk tak ada tempat dah nak masuk tengok kau ketak supaya gini supaya di antara rumah kita sepik panah pun panah kipas pun tak ada kacau-kacau masuk lah sukhata gi masuk nak duduk lagu mana saya dalam kata kan tak ada tempat dah tak bisa masuk lah ni pun ketak panah dah hamba supaya naik kereta di dalam speed cat tu teluh pun dia masuk dia masuk speed cat teluh pun tinggi suk kat speed cat tu apa lap belakang kita buh 3 dah lepas tu nyehnyetnya 5 Allah ketak wasa tak sip tu baik lebih lagi punggung besar-besar tak ada apa ni sebab tu jadi berasa ketak supaya dalam kubur esok lah atas spek kuburnya dah balas tu kubur luah tu je tapi tu hai perasa kata sespek rasa ketak itulah kalau dek ngarai bujai kau ketak kau sedap dak gitu ya masuk perapat tak apa lagi tu tak suka tu ni nak kata-katanya setelah tu jawab dah lah qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar kata mereka itu mereka tu yang mengikut belakang tu bagi yang diikut turut belakang dia kata tetapi kamu itu tidak kelawasan atas kamu telah kamu dahulu akan dia Masya Allah dia kata itu kamu dahulu akan dia akan satu puak tadi kamu dahulu akan satu puak apa
jalan-jalan kufur itu bagi kami. Maka sejahat-jahat tempat ketetapan bagi kami dan kamu neraka. Tak ambil nak. Apa nak ayat ya balah ni ke? Ada ketua tuju dakwah kepada kufur. Sabit telah ni saya dah dengar banyak mujur juga ada torosak. Boleh di atas ambil tahu maklumat benda di atas luar-luar. Jadi di antara sebelah pada pihak agama asing khususnya agama Buzalan itu, dia dak tengok di antara kita orang Islam ni berkembang Islam banyak orang agama asing meluk agama Islam. Dia pun mari cemburu, dia ada satu puak untuk orang panggil satu semakum dia. Pertahan agama dia. Di waktu baik klik dia katanya Islam ni hajar di antara Quran mengarut dia kata. Hidup royak kata orang bukan agama Islam ni ialah agama yang jahat, agama tak diterima. Quran gapo balas tu? Allah. Cuba tengoknya kata dia. Dalam kampi dia, di dalam di antara kitab tak ada royak kata balas tu. Tengok je kecek dia. Lepas tu sehingga ada di antara sihma Allah Ta'ala bertinu. Dia di antara masyarakat hara tua duduk paksa itu yang keluar daripada agama Islam kepada agama lain. Wal'izubillah min zalik. Lepas tu dia mari waktu baiklah klip duk royak kata Islam lagu tu, Islam lagu tu. Agama buzalah, agama yang jenis hati, agama tenang hati, tak boleh kata apa. Tengoknya kata. Cuba tengok tu. Cuba kita tengok tu. Dan mana ayat tanah tu ketua yang nak bawa suruh bawa untuk menyesak agama Islam ni, dia ada pengikut-pengikut dia. Gambar dia orang hak ikut tu duk turut tu kan. Nah, dia kata bagi pengikut, dia kata nah, hey, tak ada dah pok kamu tepat kelawase atas kamu. Dia dalam hati pok ni jawab, hey, aku masuk dulu-dulu lagi, dia kata. Tu makna kata telah kamu dahulu akan dia jalan kufur. Ke sejahat tepat kediaman kami kamu supo. Aku pun jalan dalam kafir. Mungkin supo tu. Usah kata-kata besar lah kata. Pasal hari tu kami ikut apa aku, esok masing pelepas masing-masing. Ia tak seperti di antara wak baik. Orang wak baik esok ia akan dapat syafaat. Nah sabit itulah kita semua ni. Tapi sekaligus kita dah agak katanya buku mengajar ni ya di antara jadi gapo orang panggil jadi ilmu yuntafa'u bih kita dekat situ je. Ia lain pada sebab pun jadi juga supaya balas ni. Kita bubuhnya sebab musabab supaya kata bemak kita tak so ni. Dia ni duk jual di antara pokok-pokok deriye. Lepas tu berjual pokok deriye, orang ambil pokok deriye dia pergi tanam sampai ke subuh buah begitu lalu pohon orang tu sampai ke bertalu-talu saruk anak bini, dia akan boleh juga akhirat esok. Sabit itulah kita sekaligus kita tak faham. Dengan sebab tu saya nak royak kepada semua kita ni we faham sebaik-baik faham. Lebih lagi seperti mana orang pasti duk jual anak beruk tu kan. Kita pisah jual hak molek kat orang. Hak tak molek tak sah. Pasal apa? Bila kita jual hak molek, katakanlah seperti si Zaid jual kepada si Mamat. Tiba Mamat ambil menego dua anaknya, saruk anak bini boleh mengaji, boleh di antaranya. Nah, buat ibadat kepada Allah, boleh beli kereta pergi ke masjid ke mengaji. Siapa tali siapa yakin sebab si Zaid jual ke ambo. Cuba jual hak huduh, dia kata huduh. Mun jual hak gila pada aku nak kikir betih ikut ulahnya ikut si. Tu. Tapi kita kena kira nak pandai ke duit semacam. Pandai kok molek katik. Tak itu. Sabit pisahlah buat hak mana hak molek orang ambil kita we jadi molek. Ni susu buruk gila kikir kaki tak nyamai. Tak beli. Tak gitu kan? Terpisah. Boleh tu saya nak pesan kita buat gapo niat molek semua. Jual ikan, jual begitu jangan ingat dia akan nak tolong menolong sama saudara kita. Insya-Allah yang manfaat.
Setelah pada tu dia jawab dah lah. Dia kata qalu rabbana man qaddama lana hadza fadidhu adzaban di'fan finnar. Kata mereka itu, pihak mereka yang mengikut pula orang hak turut tu. Kata kan, hei Tuhan kami, dia kata, siapa yang buat datang bagi kami ini jalan-jalan kuku itu? Pia-pia saja hak heret amba ikut jalan sesat ni, maka tambah akan dia, akan siapa tu azab berganda pada neraka atas azab kupunya. Apa? Murih dah lah. Murih dah lah. Jadi dia kata balah mana sedih, dia kata weh. Ambo. Udah tu nak minta lah ke Tuhan. We azab, we berganda, we lebih di atas azab ayah heret ambo lagi. Tengok pengikut murid dah lah. Pasal kerana ia siapa tu menyesatkan kami. Apatah lagi di antara buat baik. Misalnya kita katanya si Zaid. Si Zaid lah sebab musabab wa jadi molek si Umar. Setelah tu Umar sebut molek. Ia kata kerana kalau mati saya kata Tuhan, bertambahlah kebaikan ke dia. Dengan sebab dia lah amba jadi baik. Sabit tu besar. Dengan sebab ni lah Nabi kata ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wallahi la an yahdiyakallahu rajulan wahidan. Demi Tuhan, sesungguhnya menghidayah Allah Ta'ala satu laki-laki sebab engkau lebih baik daripada utar merah lagi. Besar pahalanya. Dengan sebab itulah kita usahalah di atas menghidayah kepada orang dengan sebab kebaikan kita. Lebih lagi pula supaya kita mengaji, kita yang mengaji ni kita kena jaga akhlak tiap-tiap segi. Tak kena royak pada orang lejilah. Bila kita mengaji dah sabit telan ni lah saya tengok banyaklah orang. Masa dulu ni biasa masalah ni siapa kat supaya dak ikut wabozu boleh buat apa dak buat jambe gapo tu duit hak ya sipai taruh bank. Duit anak kata tak sia ambil makan kata bapa tak sia. Dengan siapa setengah-setengah orang tu nak buat gapo hati. Tu wabozu dak buat apa ni dak buat tempat qadah hajat mana tu itu. Setengah tu ada nak buat tamu batas dalam masuk mana ada. Hamba ada 10,000. Tak sir tak ada wasa tak sir makan. Wasa cukup ngak ni tengok ni. Orang lah ni dah. Saya tengok wasa pun mujur. Dengan sebab banyak di antara kita ada dakwah, kita ada sebut, kita ada royak Tuhan ni orang seralah ni. Begitulah kita yang mengaji lebih khususnya kita nak mengaji berminggu-minggu ni. Seboleh kita jaga akhlak kita. Bila jaga akhlak dia tanya, siapa tu? Mama tadi terus mengaji semua. Masya-Allah comel. Jadi dakwah. Kalau kita yang mengaji buat tak kena, akhir kata dia tu mengaji hari-hari supaya tak mengaji. Tu sudah. Tu jadi kecek demo tu. Itu je masa dia kata baik tak usah mengaji. Kata tu lalu. Mengaji mana hipik harta orang. Kata. Tu berat jaga hendah kau tu. Orang pakat berdoa bila mengajar balah tu harap-haraplah ya Allah ilmu duk dewi manfaat lah. Harap kau tu baru kena. Ni katanya supah huduh demo. Ni duk supah balah tu tak molek. Islam tak suruh balah tu. Kata wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asyrar. Kata mereka itu kli asal lah kafir-kafir Mekah. Dia kata dalam neraka. Apa kerana baik kami tidak kami lihat beberapa orang lelaki-lelaki di dalam neraka yang kami bilang mereka itu lelaki-lelaki di dalam dunia daripada orang-orang jahat. Gitu tak? Jadi di antara orang kafir duk Mekah setelah masuk dan neraka esok dia duk tengok orang sahaja dia semasa hidup dunia hari tu orang jatuh ke tino ke tak ada nampak dalam ni. Saya amba duk saya dulu kata kalau 100 orang dan tak ada nampak duk mana ni. Dia kata duk mana?
Kata Ibnu Abbas, siapa dia di antara ayat ni hak kecek balas tu? Ialah kata Abu Jahal, manakah Bilal, manakah Suhaib, manakah Ammar, mereka itu sekian dalam neraka. Nah, ajaib bagi ini, bagi Abu Jahal yang miskin Islam, anaknya Akrimah dan Umayyah binti Juwairiyah, dan Islam amuknya saudara dan saudaranya, dan kupu dia tu kupu. Apa nak ayat? Jadi di antara tu Bilal, Abu Jahal ya kena Bilal, Suhaib dan Ammar. Kamar dia orang ni semasa hidup dunia hari tu duduk sekali dengan dia, tapi Bilal tu kebal Nabi. Bilal tu kebal Nabi, Suhaib di antara sahabat Nabi. Lepas tu orang lain lagi tu sayang dia masuk ke Islam, dia adalah kupu. Apatah lagi di antara anak dia Islam, nama Akrimah dan Umayyah. Dia tengok esok tak ada anak dia dalam neraka, sayang rapat dia tak ada. Maka jawab kata dengan sebab dunia ni bila selehing agama, akhirat esok di antara dia becek di antara asing-asing, nak duduk sekali tak boleh. Di atas dunia boleh bersaing, kita orang Islam, saya kafir boleh, akhirat tak boleh. Dalam akhirat bila surga sebiji sawi ada kupu tak boleh masuk. Ada sebiji sawi, ada di antara kupu dalam hati, ada dua sifat kupu tak boleh masuk sama ke dalam syurga. Syurga nak orang khalis, nak orang bersih, orang yang cuci habis-habis cuci boleh masuk dalam syurga. Dunia boleh bersaing, tengok duk menego orang agama asing, duk menego orang tu tak ada masalah. Tapi dalam akhirat esok tak akan boleh berserta. Hanya ahli syurga kena ahli iman saja. Ahli neraka ahli kufur semata-mata. Tu dia. Katanya ittakhaznahum sikhriya. Ni Abu Jahal kata lagi, kami ambil mereka itu berakal laki tadi, perbuat olok-olok dalam dunia. Dia kata ambo masa duduk kelola main, duk buat main sebab kita duk pakak main dengan orang tu sekali semasa kita hidup dunia, main tu menego ni. Bahawa siapa dalam akhirat esok tengok tak ada seorang habuk pun. Tu dia. Amzaghat anhumul absar, atau terpaling daripada mereka tu oleh mata, ataupun takut ambo tengok tak nampak ko, jeli kok lain ko. Maka tidak kami lihat akan mereka itu beberapa laki-laki dan neraka. Maka mereka itu fuqara al-muslim pok tu semasa Islam tu pakai ya, orang sesok ya jelah. Abu Jahal kaya. Masa kita kurang kedai kaya, masa orang tu orang lekeh ya. Tapi tak ada ya kata dalam ni. Serta seperti mana Ammar dan Bilal dan Suhaib yang diazab oleh kafir Mekah. Tengok Tok Bilal, kafir Mekah ambil tak batu jemur panah. Berat ni Ammar tu. Berat benar. Asabik baba tok anak baba sore Nazari tak nama Ammarin dia lah. Ammar makna orang menghidup, orang meramaikan, dia panggil Ammar. Tengok tiga orang ni, Suhaib, Bilal, Ammar. Orang kafir semasa dek Mekah azab buat menganyang susah, bawa dalam neraka tengok tak ada. Pasal tempat duduk dalam syurga. Lebih lagi Bilal tu kepada Nabi sehingga buat pedomi. Kalau bunyi suara Bilal bel sebelah balik malam, mu boleh makan lagi lah nasi. Kalau mu nak puasa tu tak akan masuk sihir lagi. Tu dia nah. Pasal Bilal ya bel mula-mula. Dengan sebab itulah di dalam kitab boleh bersubuh 2 kali, sebelum masuk waktu dan masuk waktu. Dia panggil bersubuh. Subuh boleh ber 2 kali, hak lain tak akan boleh. Tersabit dalam kitab riwayat, tengok balas tu. Dan ber di antara lepas pada nisfu malam yang kedua, boleh di antara kita taswib, kita kata as-salatu khairum minan naum, tu boleh. Cuba tengok dalam kitab riwayat nah. Kata dia, inna dzalika la haqqun takhasumu ahlin nar. Setakat tu dulu. Wallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-muallif rahim. Mana kitab memang? Mana sebuah kitab apa saya tak temu. Sibik sabilah. Muka apa? Muka apa? Tak pasal berita gelak je dah. Muka berapa? Muka 159. Ha, betul mana? Baris, ha? Baris pertama, ha. Ha, banyak lah. Lepas tu jikalau ni apa tahu mana betul eh? Jikalau syok. Cerita. Kata dia qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata dan jikalau syok seseorang, syok ni orang panggil sama berat. Syok sama berat. Syok tu bila kama dia daripada keluar waktu semaya fardu. Tu. Lagu mana syok? Adakah telah perbuat akas semaya fardu itu? Atau tidak wajib atasnya muqadha dia. Adalah bandingan seperti syok ia pada niat. Dan jikalau kamadia daripada keluar waktunya sekalipun bersalah dengan barang yang jikalau syok ia kamadia daripada keluar waktunya, adakah semaya itu wajib atasnya atau tidak? Maka bahawa tidak wajib atas sesuatu jiwa pun. Tu jawab. Nah, tengok jawab ya. Ia kata dan jikalau syok seseorang, syok tu bila kama dia daripada keluar waktu semaya fardu. Lepas daripada waktu semaya fardu, mari syok. Syok katakan adakah telah diperbuatnya akas fardu itu ataupun tidak. Jangan mari syok. Gitu tak jelas? Gitu tak? Tak gitu. Masuk lagi zuhur ni. Tak lagi dah. Kita katakanlah pukul 12.30 masuk zuhur. Lepas tu jelas buat tu baik kereta pergi jalan mana tu. Enggak biasa. Sudah. Aku semaya lagi tu tadi. Kau tak semaya. Tu. Bila mari syak balas tu apa hukum? Ini bab fiqh. Kenapa? Besok dah. Besok. Bila lagi isya. Isya ni jadi belah ni adilah kita biasanya masuk isya semaya awal. Lepas tu sudah masuk subuh isya. Gabai subuh. As-salatu khairum minan naum. Subuh lah. Aku semaya lagi isya. Isya ataupun tak semaya. Apa hukum? Ini masalah. Dan jikalau syok seseorang kama pada keluar waktu fardu. Syok walau mana adakah telah diperbuat akan fardu itu? Aku buat dah ke isya semalam. Ataupun tidak. Hukum fiqh wajib atas sore syok. Wajib atasnya atas sore syok. Tu. Ya lakoh tu. Dan wajib atas sore syok muqadha dia. Wajib kena qadha. Hukum fiqh. Walaupun semaya dah pun wajib kena qadha. Nampak tak ya? Sabit kita tak mengaji sah.
Kalau mari syok lepas daripada habis waktu, ikutlah seperti masuk asal. Masyarakat kata, amal buat tak? Gitu buat ke tak buat? Hukum fiqh wajib atas seorang yang syok muqadha dia. Apa qadha dia? Semaya fardu tu. Muqadha. Walau semaya dah sekalipun masuk dia kata jadi sunat mutlak. Laba pula tak salah qadha ni. Apa? Ni kita bila masyarakat semaya kedak pakai tak sah. Hukum fiqh wajib atas seorang yang syok muqadha dia. Apa qadha? Semaya fardu tu. Wajib nak qadha. Biasa tak? Dia masa biasa mari tak dia masa? Pas maya tak dah? Pakai kata maya dah. Tak boleh. Tak boleh kena qadha. Malaikat lagu ni tak apa. Haji Mansur ni biasa dianya semaya awal waktu sokmu dia. Orang panggil dia tu, orang panggil atas rata dia biasa balas tu. Biasa masuk waktu semaya sokmu, semaya awal-awal sokmu. Lepas tanya hari tu nak sipai baju pergi semaya, dilah mari. Yosu. Gerana nak pergi semaya. Gada sikit nak kecek sikit masuklah rumah tu kan. Cak baju tu minum air apa pergi masuk waktu. Biasa balas tu. Baba kita semaya biasa kata dia. Baba pun biasa ke? Biasa nak sipai pergi semaya tu akhir kan mari. Aku tak ada semaya lagi. Tu cerak dia ingat dah. Biasanya jadi. Tapi kalau kita biasa balas tu, kita ambil tayakin. Bila syak ambil tayakin atau semaya dah. Tak apa tu. Supaya ni dok syak balas ni tu tak ada panggil pak tidak di antara yakin balas tu. Supaya kita ambil atas yakin kita tak ada apalah. Ni bila mari syak balas ni, maka hukum fiqhnya kena balas tu. Tentu ahli fiqh koyak. Banding adalah banding seperti syok ia pada bab niat. Bila bab niat ni tak ada khilaf gapo dah, kena qadha semata-mata. Dan jikalau keluar pada waktunya, waktu semua sekalipun wajib kena qadha semacam-macam. Bab niat ni. Bersalah dengan barang ni je masuk. Bersalah dengan barang yang jikalau syok ia seorang kan pada keluar waktunya ada kosmaye itu wajib atasnya ataupun tidak syok ni. Syok semaya tu wajib tak tahamu ataupun tidak ni. Maka bahawa tidak wajib atas sesuatu jiwa pun. Gitu. Lagu mana balas ni? Retina uzu. Retina marihi. Pamarihi saya tak wajib tadi kan. Tiba-tiba pergi habis waktu habis waktu cuci. Semaya kedak aku ni, semaya kedak ni. Hak lagu tu tak apa. Sepatutnya juga kita sebelum orang taklif, sebelum siapa umur mukallaf. Bot gi nyata mukallaf lepas pada semaya. Gi syok aku taklif saat ni masuk waktu ko atau waktu lagi ko atau belum waktu lagi. Maka hak tu jawab tak wajib balas tu. Dia tak serupa tu. Ada apa hak ni semaya wajib atas dia dah. Setelah tu mai syok atas aku buat ko atau belum. Maka hak ni hukum syarat wajib kena qadha. Habis kata dan barang siapa lupu akan dia akan barang siapa semaya isya. Makna tak ada semaya isya. Masuk subuh dulu. Adakah harus baginya barang siapa semaya witir dahulu daripada muqadha akan dia akan isya gitu. Barang siapa lupu akan dia akan barang siapa semaya isya. Adakah harus baginya bagi barang siapa semaya witir dahulu daripada muqadha akan isya? Maka pada dimakan itu dimakan jawab ni dua wajah. Yang terlebih rajah daripada dua wajah tidak harus baginya bagi barang siapa tadi itu apa itu semaya witir tak leh. Pula dah. Sabit lah kita royak sekadar tu ya. Sabit telah terimil payah. Sabit babo sangat lekat budi ngatuk guru ni.
Lah kita royak sekadar tu je biasa. Kita faham tak? Kena tupai buah surah luar hak tok guru. Betulah kata baba kata sepanjang, sabit tok guru ni kita ni berasa nak lebih dia tak boleh. Lah kita royak berlaku, tapi nak ambil faham terkadang tak siapa. Kena tupai buah huraya guru setengah lagi. Kena tak? Ha, dengan sebabnya terlekat budi saya ingat duk ngaji dengan tok guru itu. Duk tengok kita terkadang faham kita wasa kena dah. Bor ngagu baca guru hurai Allah duk nak betul tu. Ha sabit itulah kena tupai hurai buah guru. Sabit tu Nabi kata al ilmu bit ta'allum la bil mutalaah. Ilmu kena berguru jangan tolak sendiri. Banyak dia di gelewing tu banyak golek kan dak tolak sendiri. Bila tolak sendiri murak di sini balas mana kita tak tahu. Sabit tok guru yang ambil guru ke guru dia faham. Sabit tu dia kena ilmu bitta'allum, kena berguru. Dengan sebab ni lah banyak seperti besok dia orang lain lagi dia kata babo bila hai nak mula mengaji padahal boleh tengok babo dak laisuk tapi tak puas hati dia kata tak suka magang depan sendiri. Kena tak email tak? Tak suka. Kena tak baby? Tak suka. Padahal tengok boleh. Tapi puasa tak seru lagu mana dak. Tak itu memang tak. Ni boleh tengok muka tu berasa lain kat dah ni sepuluh balas tu. Tengok dia kata balas mana. Dia kata dan barang siapa lupu akan dia semaya isya. Soal adakah harus yakni boleh baginya bagi barang siapa semaya witir. Dihulu daripada muqadha akan dia akan isya. Balas ni. Seperti mana di antaranya kita bubuh malam ni malam. Tak saya kira malam ni. Malam ni malam satu. Kemarin kita pernah tinggal kita isya. Kita pernah tinggal isya hak lepas maghrib. Bukan kata lupu isya hak malam tu dak. Misal kalau malam tu lo tak panggil lupu, nak panggil lupu ni di antaranya lepas waktu isya dah. Maka waktu isya ialah sampai habis masuk subuh. Witir sebelum subuh, witir tu selepas main isya. Jadi orang ni dia di atas lupu isya. Sebelum maya isya lagi, kita buh di situ. Di dalam hati dengan bahawa nak balas mana dia ni nampak rupa ni. Semai witir ni. Kita kata orang ni ya syarat di atas witir ni ialah ya lepas main isya. Witir ni. Begitu juga di atas semai tarawih. Semai tarawih lepas main isya juga waktu dia. Witir pun supatulah. Dia nak witir selepas isya. Kan mana satu orang ni sudah lupa isya, belum lagi buat. Soalnya adakah kena qada isya dulu barulah di atas boleh buat witir atau boleh buat witir selalu? Maka jawab masalah ni khilaf dua pendapat. Pendapat pertama ia kata balah mana kaum rajih tak harus itu apa buat witir. Malaikat kena qada isya dulu. Satu kaul mengatakan ya boleh tapi tak rajih, marjuh dhaif. Itu tak? Ni oleh tu ya. Mendengung Quran. Tengok dia ni. Habis tu nak ayat takhilah. Khilah. Orang yang lupa akan dia semaya isya. Nah. Hak gada lupa semaya isya. Adakah harus banyak semaya witir dahulu pada qada isya? Maka jawab ni dua pendapat. Kau yang rajih kena qada isya tu buat witir. Kalau itu bagi kita bagi orang ada qada isya buat witir, qada isya tu buat witir. Tapi muqabil rajih boleh buat. Orang buat dah tak salah antipora. Kita kata dia tu dia buat tak kaum muqabil rajih.
Ya insya dulu. Witir lepas. Kalau kita tanya, demo nak buat semayang witir. Kita soal, qada kok insya ada lagi? Dia kata ada. Semula qada insya dulu buat witir. Nampak tak? Semula aku tu kawan rajah. Muka baik rajah tak ada apa, boleh. Lepas kita kata tahu ni, kita buat hak sepeda dulu. Kita kata tahu ni, kita kata tak tahu. Misalnya mau tak ada orang tu sebenarnya dia gelebah. Ingatlah siapa dia ada qada buat witir tak boleh. Tu macam orang lah. Tu waktu baik lagu tu bercanggah selalu dah. Hanya kita katanya semula sebaik-baik orang yang lupa insya nak buat witir semula qada insya lupa dulu bawa buat witir. Semula. Dengan alasan pahala tu lebih. Bila ada khilaf ulama kita ambil kaum rajih, kau yang kuat. Apa sampai di tengah ngaji tahu ni orang tak balas dengan orang tak kemat orang tu. Tu sigung juga orang. Allah sakit kepala. Tak ada. Ni sabit dia tak mengaji. Pak tahu dia tak mengaji, balas tu. Meski gapo tak ada keliru gapo. Apa tu? Sabit nak oyak tekan rajah sebab balas tu. Kira hak pendapat hati email kata sabit tu hak kaum muka bekan rajah hati email ni dah. Hajak direnu lepas mari dah lah. Hak ni. Hak tu muka bekan rajah. Hak kan rajah Allah. Apa? Dia ada khilaf, dia ada tadi khilaf. Nampaklah kan rajah dengan marjuh. Marjuh tu dhaif. Nampak dah? Tu dia. Habis katanya syah dan syih dan syuhdan. Syah, syih, syuh. Boleh baca 3. Bukan bahasa Arab ni. Sansakris dia panggil. Ia katakan sunat menjagakan orang tidur. Apa maksud sunat menjaga orang tidur je lah. Gerti belah mana? Sunat menjagakan orang tidur. Gerti belah mana? Sudahlah. Lah kitab balah tu. Kecek kapung kata kan. Sunat menjagakan orang tidur. Kalau gitu kita ambil luar kapung sunat apa? Sunat gerak orang tidur. Bini tidur sunat gerak. Anak tidur sunat gerak. Saya tidur sunat gerak. Sampai kerja sunat gerak tidur duk di siapa? Kapung tak ada kerja nah, tutup pakailah pondok. Tak pakai dalam pondok ni tua babat tak fah. Kawasan ni orang ni dia ada kerja gerak. Pas kita ni dak kerja gerak-gerak dengan ahli keluarga rumah kita tu ya. Anak kita, adik kita. Kalau itu sunat menjaga orang tidur. Pasal kerana semaya apa tu? Tak cerak. Istimewa pula tu kitab lah. Allah, pan buat belah mana hak ni sakit pan nak baca. Istimewa pula, lebih lagi pula. Ia cembelat bubuh leh situ tu. Istimewa pula lebih lagi pula kerana sembahyang. Makna gerak apa? Baca gini. Sunat menjaga orang tidur. Menjaga apa? Kerana suruh sembahyang. Berarti situ. Istimewa pula lebih lagi pula tika picik waktunya sebenarnya habis waktu dah. Apa? Kita lalu tengok bini dak tidur letih. Gerak. Dek bangun sembahyang. Dia tak jangan bangun. Jangan sepak. Sengaja sepak dengan kaki jiwa hai tak boleh balas tu. Gerak malah bangun. Borak ada sikit lah. Dengar. Ada pak mana main cepat. Tu lebih lagi pula tika tu. Sunat boleh pahala. Yang datang pada hadis isteri memberingat tok laki mengingatkan isteri tu akan dapat ganjaran begitu hebat gerak orang tapi kena adat-adat cara bergerak lah. Maka jika dah aku ia seorang dengan tidurnya tidak seorang gerak dah saya bangun
Sudah lah. Wajib atas barang siapa yang tahu akan jalan menjaga akan dia akan seorang tadi. Apabila tahu ke salah tu tinggal semaya tu wajib nak wayak ke dia. Tengok hukum fiqh ni. Kita kawal anak bini kita anak lemu dah lak gerak podak. Tak wani nak gerak lebih lagi pula budak muda-muda dan tak wani gerak. Tu dia. Sunat kita menjaga orang tidur, yakni sunat gerak orang tengah duk tidur. Gerak apa, jaga apa kerana suruh sembahyang. Istimewa pula lebih lagi pula ketika picit waktunya sembahyang dekat-dekat habis dah waktu. Utama sekali. Katakanlah maka jika derhaka ia orang tak ada, ia seorang dengan tidur seorang. Makna ya derhaka tidur lagu man dua cara. Satu masuk waktu ya pergi tidur. Atau waktu ada sikit hidup tidur. Wajib atas barang siapa yang tahu. Halnya hal orang jelas tahu kata hai. Anak aku tidur pukul 12.30 dah masuk zuhur dah. Dah kata ke? Ataupun anak aku tidur 15 minit masuk subuh. Menjaga akan dia akan orang tadi wajib dia kena bukan tak ada sunat dia tidak kita temeh balas ni. Kalau kita tahu menggerak orang tidur ni dua pendapat, satunya hak sunat, satu wajib. Hak sunat dengan boleh tak derhaka tidur dia laguan tak derhaka tidur dia tidur belum masuk waktu. Nah, ia tidur belum masuk waktu tak derhaka. Kali dia tidur sebelum masuk waktu tapi niat dia nak semaya lah, jenera tak khabar, tak derhaka. Ni masuk waktu siap dah, pun masuk waktu pula tidur. Hak ni hak saya dak mengepek tu akhir saya ni. Time malam taknya tidur, bawa rebel zuhur dia tidur. Tu derhaka. Matika tu bila jelas tahu tikmilah ni tidur ko satu dah ni wajib jelas kena gerak. Jelas tahu tikmil wajib. Kalau yang tidur tak ada derhaka dengan tidur dengan buat tidur sebelum masuk waktu sunat lah. Tak jaga lagi tu. Elah tu. Nak gerak punya tidur uzur teruk tak digamak nak gerak dah tapi sunat juga. Tapi bila tahu nyata kada tikmilah tidur tu sihat molek. Tapi saya tengok tikmilah tak semaya lagi. Bawa orang semaya klik siap tak kepala tidur lalu tak gerak tadi. Lalu kereta tengok betul tak semaya lagi. Wajib dia gerak tu. Kata berdosa. Hai tikmil. Apa tak? Ni dua masalah pendapat. Hai lagi. Satu kaedahnya sunat menjaga orang tidur, yakni sunat gerak orang tidur. Kerana semaya. Istimewa pula ketika picit waktunya lebih apa waktu nak habis dah sunat lagi. Tapi syarat takmilah tidur bukannya dia derhaka dengan bahawa dia tidur belum masuk waktu. Nasabila kitab yang riwayat berdosa di antara orang bila masuk waktu pergi tidur sebelum semaya. Malaikat bagi orang yang zat dan yakin kata bangun tak apa dia. Sabit mula tok daripada saya kan. Dia mengajar sudah pukul 12. Pukul 1 pukul 12 tidur. Tapi dia letak masa tu bangun seperti Sayyidina Umar Abu Bakar tak suka. Sayyid Abu Bakar semewiti awal. Lepas syai wak lalu. Umar dak terus malam tengah malam. Kamai dak datang hadis. Hadis tu di antara dak ambil dua pendapat ni. Nabi tanya Sayyidina Umar pasal muslim tengah halal aku tak yakin. Umar yang nak bangun tu dia bangun sungguh. Abu Bakar yang bangun tak yakin dia lagu ni. Dia bimbang aku tak yang baik dak jaga ni buat lalu. Habis tu dia murid tanyanya dah boleh puasa. Semai witir tak kau semai witir sesuai katuk waktu. Ya. Moleknya Nabi semai akhir di antara waktu akhir semaya tak ada semai lain dah semai lah witir. Kamar dia sabit Nabi sebutnya au panggil au tiru buat witir akhirat pada akhir kamu. Nabi suruh buat witir sebelum pada akhir habis gapo dah.
Tapi Abu Bakar wak-wak. Nabi tanya, Abu Bakar jawab kata, ambo ni bina tak yakin ambo. Sayyidina Umar bina tak kekuatan dia. Umar kata nak bangun teka tu, dia bangun sungguh. Tapi Umar wakfi, mana dua pendapat itu tadi. Kamari hak ni kalau orang tidur jadi derhaka, dengan bawa tidur masuk waktu. Masuk waktu, bila itu kena tidur, ia kena semaya dulu. Kita pergi tidur. Bila tahu cerak-cerak dah kata si dolah ni tidur masuk waktu. Tahu wajib tadilah kena gerak. Lepas tu piyalah umur ni kena ngaji pandai. Bini kena tahu abang hamba ni tidur ni masuk zuhur dah tadi ni. Tak sabar lagi wajib tapi nak kena gerak. Lepas bini tak gerak berdosa. Bukan gerak dengan tak semaya tu tak. Dosa dengan tak gerak dia tadi. Ni satu-satu pun tahu. Nampak je mak dah? Tu dia. Tu makna katanya dan sunat menjaga orang tidur kerana semaya. Istimewa pula tika picit waktunya. Maka jika derhaka ia dengan tidur seorang, wajib atas barang siapa jilah tadi yang tahu akan hanya seorang tidur tadi, wajib menjaga akan dia akan wajib menjaga. Oleh tu masalah kita kena jaga keluarga lah. Supaya abang ni tok laki tahu cerak terbini tidurnya jadi derhaka dengan tidurnya. Dengan apa masuk waktu zuhur 15 minit dah dia tak semai lagi tidur dulu. Kita tengok waktu nak akhir wajib atas suami kena gerak bini. Nampak tak dah tu misal tu. Habis dan dimakan lagi sunat menjaga orang tidur hadapan segala mereka semaya. Ataupun yang tidur di dalam sahwah. Ada ke tidur sahwah? Atau yang tidur dalam mihrab. Duk tidur tu mihrab sejid tu. Atau di atas tempat yang tinggi seperti sutuh rumah yang tidak ada pada keliling sewaktu yang menegah akan dia akan seorang daripada gugur. Ataupun yang tidur ia seorang kamar daripada terbit fajar dan dihulu daripada terbit matahari. Kerana bahawasa bombing tak tahu macam bang. Kerana wasa bang ialah bombing. Kerana wasa bombing menyaring ia akan suara kepada Allah daripada tidur orang alim pada ketika itu. Atau ia tidur kamar semaya asar, atau tidur seorang dirinya di dalam bilik rumah yang sunyi. Kerana kita makruh. Gapo ayat ni Dan dimakai lagi sunat menjaga orang tidur hadapan orang semaya. Lagu mana Kita biasa duduk semaya di situ, orang tu mai tidur depan kita. Sunat kita menjaga. Bangun orang semaya tu. Sunat ya, tak wajib pondok. Atau orang tidur dalam sahwah. Dia duk tunggu semai lama saja jenera dah sahwah. Ada dah. Ada sunat gerak, tak wajib gerak dah. Atau dia tidur dalam mihrab masjid. Dia duk tidur tu mihrab tu tempat duk tikmil semaya. Duk cerugu tu tikmil semaya, apa tak boleh tidur situ. Sunat. Tidur atas tempat tinggi, duk tidur atas sutuh. Seperti sutuh. Nah, yang tidak ada pada kelilingnya sesuatu yang menegah akan sampai pada gugur. Pasal apa? Kalau kita tak gerak, bimbang takut ia nak mari balik-balik kalau bawa jatuh mati. Atau tidur pakai kayu. Lalu tengok nampak jemaah tidur pakai kayu. Gerak sunat gerak. Ataupun ia tidur ia kamar terbit fajar dan dihulu daripada terbit matahari. Mana? Semaya tidur lepas subuh. Lepas subuh tidur, sunat gerak. Terus tidur. Tak tidur. Tidur tak lagi. Pasal menyebab dia papo lagi pulaknya je makruh tidur celah tu. Jadi papo sodah pagi di otak kita nak dia tak tergah. Nak tidur winat matahari dulu. Sampai orang tua kata kalau tidur lepas subuh sebelum nak fajar papo. Menyebab dia papo.
Pasal kerana bahawasanya bumi menyaring ia bumi akan suaranya kepada Allah daripada tidur orang alim ketika itu. Kalau orang tahu hatu bumi sewi tidur, bumi minta suara, bumi punya suara derah bunyi duduk tidur lah. Bumi sekali minta sewi tidur. Ataupun yang tidur kan baru waktu asar tak molek ke? Lepas asar pergi tidur tak molek. Menyebab jadi setengah orang tua tak nak jadi otak kita jadi bengung, jadi bengang tu dia. Atau seorang tidur diri dalam bilik rumah yang sunyi, dek bilik sore, janganlah dia takut-takut gaib dengan hatu. Sabit kalau dia tidur sore dalam bilik tak ada sunat kita gerak. Bimbel juga. Bebe duduk dalam bilik koci sore geraklah. Ingat takut mati dia tu ke dia. Pasal kerana dimakai itu tersebut makruh lagu tu. Dimakai itu tidur tersebut tu makruh. Atau perempuan yang tidur ya perempuan telanjang. Tu nampak getina oleh bilik tidur telanjang sunat gerak. Kita dengan abang keluarga tak apa, takut ke luar masuk. Gapo tu yang berguling situ tu. Atau lelaki yang ia berterak, tidur menerak panggil dia. Sunat gerak juga. Kita tengok tak ku tidur menerak gerak, muka patah hidung. Pecah perut je lah. Nampak rasul tidur terak tu sunat gerak. Kerana kelakuan tidur seperti dimakai itu benci Allah Taala akan dia akan kelakuan tidur. Gerti tak temen? Nampak dia tidur terak sunat gerak. Nampak retina tidur telanjang, nampak tak ada tudung aurat, sunat gerak. Pakai aurat tak sunat. Sabit tu dalam bilik rumah orang nak masuk kena jaga molek. Wis salah dulu ni dak berah masuk. Silap demo dak telanjang. Benda yang cokai berdeh tapuk berdeh naik. Tu tak ada apa. Lebih lagi demo hari Jumaat, tengah-tengah dak mengandai. Pisau baru bisa menyukup putus pok dogo tu habis kira selalu. Apa tak email dah? Habis, apa kita email dah? Kelakuan tidur tersebut sunat gerak. Nampak je lah. Begitu kita dah lah kena klik baca dulu lah. Bila sejak baca dah perai. Habis tak ibarat molek klik baca. Mengaji dengan babo ni mudah-mudahan boleh klik baca pula. Dan dimakan lagi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah ngaji wis sedah, lama sangat tak ngaji. Mula-mula kita buka tu rumah. Di mana ni muka apa ni? Muka apa? Rai habis lama-lama. Muka 20 ni. Betul? Kau lihat situ. Situ ke? Situ dah. Adapun tulis mula hukum melihat Allah Taala di dalam tidur. Apa kan melihat kena jaga sikit sini. Adapun hukum melihat ini hukum nampak Allah di dalam dunia ini. Maka ketika jaga. Ni kita mengaji harga pun masalah nampak tengok tu ada khilaf ulama Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah akhirat esok harus nampak Tuhan. Nah, dalam dunia ada pun hukum melihat Allah di dalam dunia. Ini ada pun hukum nampak Tuhan dalam dunia ini bila ketika jaga. Maka iaitu tidak jatuh bagi seorang yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Herat dah. Faham situ tu email payah sekira orang dakwa. Dia kata ambo nampak Tuhan dok tak patah. Cerah tak orang tu kena mucat semula. Pasal nampak Tuhan di dalam dunia masa jaga tak berlaku, tak timbul, tak pergi jatuh
malaikat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain pun tak ada. Dan jika ada di makian itu harus pada akal. Nah, sekalipun dan pada syarat sekalipun, maka ada di makian itu adalah ittifaq ulama atasnya atas di makian itu. Tak boleh berlaku melaka di Nabi kita sore. Pasal kerana di makian itulah di makian mana hai? Di mana kita tidak jatuh seorang malaikat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Berkata Syekh Abdul Salam, barang siapa mendakwa ia barang siapa melihat Allah Taala, siapa dia mengaku kata dia nampak Tuhan di dalam dunia, bila ketika jaga seperti misal tak adanya sira nama Zaid, ia goyak katanya amba nampak Tuhan duduk tepi lokek, atau amba nampak Tuhan duduk patah. Dia kata balas tu. Maka ianya yang sesak lagi menyesak orang dengan ittifaq segala masyayikh. Dan berkata Syekh Karrashi, tak silap buat Karrashi tu, dan Syekh Madhawi, ialah jadi kafir intaha, di kafir. Ni dia dakwa. Ni dakwa nampak Tuhan tak ada gamuk. Pasal kaedahnya tak jatuh nampak Tuhan di atas dunia, di atas di dalam jaga malaikat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaq ulama. Siapa yang gedakwa kata nampak Tuhan dalam jaga, hukum kufur jawabnya. Dan berkata Syekh Ibn Hajar dalam Kitabul I'lam dan kitab Zawajir Law Qala wallah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله لا إله إلا الله والله بسم الله. قل أعوذ بشر ما خلق ومن شر لا إله إلا الله بسم الله. قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس لا إله إلا الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب الذين والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل أولئك قد أفلح من قال لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوحا اللهم علمنا ما اللهم وصلى الله